Emas sebagai pelaburan. Sebenarnya emas sudah menjadi bahan pelaburan sejak harganya mula-mula diselaraskan pada tahun 1717 oleh Sir Isaac Newton. Pada tahun 1971, emas tidak lagi terikat dengan dolar Amerika dan diperdagangkan secara bebas. Secara purata, seseorang yang melabur jangka panjang mendapat pulangan purata dalam masa 5 tahun mungkin sebanyak 30.5%. Dan sebagai contoh, 5 tahun dulu harga terendahnya ialah $412 Amerika 10 sen, iaitu kenaikan sebanyak 152.8%. Rasanya pelaburan di pasaran saham sendiri tidak boleh memperolehi keuntungan sebanyak itu. Tidak ramai yang sedar akan pulangan yang lumayan daripada pelaburan emas. Cara yang baik untuk melabur emas ialah dengan membeli shilling emas atau emas keping selain barang kemas. Bualbis hari ini, emas sebagai pelaburan alternatif bersama tetamu Encik Louis Ng, beliau adalah pengasas dan pengerusi eksekutif Public Gold Group. Terima kasih Cik Ng kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia. Selamat datang ke BIS Malaysia. Baik, krisis keuangan yang mungkin sudah pun melalui fasa yang baik ya, dan telah pun mula meningkat. Ini membuatkan dunia kembali memperkatakan tentang penggunaan emas ini sebagai ganti mata wang. Jadi apa pandangan Cik Ng mengenai perkara ini? Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih atas RTM dengan Cik Hajrin bagi saya peluang untuk kita membincangkan sikit mengenai ini emas dan peranan emas dalam masalah yang ekonomi yang dia up down sangat kuat. So setakat ini krisis kewangan masa ini banyak sebabnya. So hari ini saya akan bincang dari aspek kewangan secara umum dan dari segi mata wang secara khasnya. Okay. So kalau kita nampak balik kita punya history of Malaysia atau ini dunia punya history selepas peperangan yang kedua, after World War II, so iaitu dari tahun 1945, 45 hingga 70, seluruh dunia mengalami perkembangan ekonomi yang tidak begitu pesat. Ini sebab pada masa itu kita punya mata wang, kita punya USD, kita punya ringgit, semua dia mengikat dengan emas fizikal. Pada masa itu ialah satu USD 35 ounces untuk USD lah. Dia ikat kat itu, itu standard sana. So selepas tahun 1971, Presiden Richard Nixon dia sudah keluarkan ikatan USD dengan itu fizikal emas. So pada masa itulah kita nampak dunia ekonomi berkembang dengan begitu pesat. Kalau dibanding dengan 20 tahun yang sebelum dia dipecahkan itu ikatan. Selepas dipecahkan itu ikatan, mereka boleh cetak ini wang bagi perkembangan. So yang kita nampak dengan mata kita jelas sendiri ialah selepas peperangan yang kedua, you tengok Japan, itu Jerman, dia berkembang dulu. Selepas itu, dia bagi wave yang kedua, gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua kita nampak negara yang kita cakap empat naga. Macam Taiwan, Singapura, Hong Kong, lagi Korea. Mereka naik. Selepas mereka ni empat negara ni, kita nampak Malaysia, Thailand, Indonesia kira wave yang ketiga. So, selepas wave yang ketiga, siapa ada? China, Vietnam. Kita sekarang tengok China, Vietnam. So lepas itu mungkin wave yang kelima ini kita nampak Laos, Burma. Dia gelombang dia main. Ini sebab mereka boleh cetak wang. Boleh bagi invest. Jadi kenapa emas tidak dijadikan sebagai mata wang utama? Kerana keuntungan ni. Kenapa ia tidak dijadikan sebagai ganti kepada mata wang? Dia akan. Sebab kita pada masa ini kita sudah dia ni fiat money ialah money yang tak terikat dengan fizikal emas. Dia sudah ada satu kesuntukan. Kesuntukan ialah disebabkan ini mereka boleh print sesuka hati. Macam 1.5 year ago, 1.5 tahun yang lepas, ini Federal Reserve. Dia itu bail out dia punya company, dia print 7 trillion. Tapi untuk pengetahuan, ini rakyat seluruh China
mereka ambil 50 tahun baru ada reserve 1 trilion. Tapi dalam 1.5 year mereka print 7 trilion. Bermaksud ini wang mereka boleh cetak sesuka hati untuk tujuan yang tertentu. Tapi sebelum 1971 dia ni tak boleh sebab dia 35 USD dia mesti bayar dengan 1 ounce. Itu emas. Jadi negara dunia akan sepakat menjadikan emas sebagai ganti mata wang? Sepakat dia memang banyak halangan. Sebab kita punya bank negara atau central bank of the world, lagi itu Bank of International Settlement atau IMF atau World Bank, mereka macam satu golongan yang mereka sudah praktis ini fiat money sudah 40 tahun lebih. So mereka sudah biasa dengan ini fiat money. So bukan begitu senang nak tukar kita punya sistem. Macam kita sendiri, kita tiap-tiap hari guna fiat money. Kita sudah terlupa ini emas boleh dijadikan sebagai satu mata wang. Jadi untuk sebagai satu pelaburan alternatif dengan membeli shilling emas sebagai pelaburan adalah salah satu cara yang terbaik pada pandangan Cik Eng? Dia memang satu cara. Emas, nak lebur emas ini ada beberapa cara. Yang itu masa depan itu future market satu. Lagi itu beli kat itu bank-bank, dia ada akaun simpanan bank, dia boleh simpan kira you ada berapa unit, gram berapa itu. Tapi ini kita public gold yang kita introduce, you beli emas, you dapat emas. Ini memang satu beli emas dapat emas. Beli emas dapat emas. Kita tak simpan bagi customer ambil balik bagi simpan. Tapi kita punya harga ikut itu antara bangsa punya harga. Jadi kalau sebagai contoh yang dibawa oleh Encik Eng ini, berapakah nilainya? Yang seperti ini lekat 39,000. 39,000 jadi pada satu bar. Bukan semua satu semua set. Sekali. Ia ada dinar. 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar dengan ini 20 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram. Lagi satu kesemua coin. ini bernilai 39,000. Kalau kita simpan mungkin dalam masa 5 tahun, keuntungan 150%? Ya, boleh? Mungkin kalau ikut yang for the last 8 years, dia tiap-tiap tahun dia naik meningkat. Dekat, 25. Sebab cetak, ini dunia ni mereka terlalu banyak cetak ini mata wang. Mereka cetak bukan satu helai, satu ringgit, satu USD. Mereka cetak satu helai, 1 million. Itu bond, itu treasury bill, juga kira mereka cetak. Saya selalu guna itu cetak rompak. Mereka cetak. Dan mereka rompak. Mereka rompak. Saya nak cakap macam ni. Sebab macam kita dalam dunia, ada 10 juta yang duit. So kalau mereka cetak lagi 1 juta, you yang diraih turun lah. So dia setelah senyap-senyap, dia rompak. Cetak rompak. Jadi satu seminar akan diberikan oleh kumpulan Public Gold tentang peranan emas. Jadi boleh Cik terangkan mengenai seminar yang bakal berlangsung ini. Yes, seminar title kita ialah seminar krisis kewangan dan peranan emas. The rules of the emas. So penceramah yang terutama ialah yang bahagia Datuk Muhammad Saleh, iaitu former chairman of KSE. Yang kedua ialah Profesor Dr. Ahmad Kamil. Yang ketiga adalah itu Dr. Umar. Dr. Umar ni orang yang hebat. Dia dinamnya pioneer. Di mana akan berlangsung seminar dia ini? Akan di Tabung Haji Kerana Jaya pada 16 hari bulan. Dia satu whole day seminar, satu hari punya seminar. Dia ada satu transaksi fee RM40 bagi seorang, dan kita ada include itu lunch semua. 16 hari bulan Januari ini. Baik, kalau nak melabur emas selain daripada, secara ringkas Cik, melabur emas selain daripada barang kemas dan duit shilling, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk melabur di dalam emas? Yang tadi saya cakap itu future. Future, tapi ini saya ingat tidak halal dari segi Muslim. Lagi itu beli emas kat itu bank. Bank yang actually ada 2 jenis. Sejenis dia cakap panggil allocated. You beli emas, dia allocate tu emas bagi dia. Tapi saya nampak bank-bank yang kita di Malaysia ni, mereka buat unallocated. You beli emas, you ingat ada emas, tapi itu emas tak simpan kat sana. Ini ini term dia panggil unallocated. Unallocated. Jadi bolehlah melabur dengan emas, mulakan dengan barang kemas dan juga dengan shilling emas sudah memadai. Baik, terima kasih Cik Eng. Terima kasih bersama kami di Bis Malaysia.